Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk baru. Tajuk kecil baru. Sambungan kepada tajuk yang kita dah belajar minggu lepas, bab 3, bahasa penskripan klien. Okey, bahasa penskripan klien. Jadi minggu lepas kita dah belajar 3 tajuk kecil iaitu HTML, CSS dan juga JavaScript. Jadi hari ni kita sambung dengan tajuk kecil baru iaitu client server ataupun konsep aplikasi pelayan pelanggan. Kita tengok ya. Okey, konsep aplikasi pelanggan pelayan. Laman web dibangunkan berasaskan konsep pelayan pelanggan. Maksudnya laman web ni dia ada dua komponen yang penting iaitu pelanggan dan juga pelayan. Ada dua pihak tau. Pelanggan, satu lagi pihak adalah pelayan. Okey, pelanggan ni adalah klien ataupun pelayar ataupun browser yang melayari laman web. Okey, awak jangan salah faham Pelanggan ni bukan orang, tapi orang campur dengan komputer, campur dengan browser. Tiga-tiga ni bergabung menjadi pelanggan. Sebab apa tahu? Kalau orang dia tak ada komputer, macam mana dia nak layari laman web? Jadi dia perlukan komputer. Komputer pula kalau tak ada browser, macam mana dia nak dapatkan bahan ataupun dia nak buat carian? Jadi ketiga-tiga elemen ni bergabung menjadi pelanggan ataupun klien. Okay, yang ketiga kita tengok aplikasi pelayan boleh berada di mana-mana di seluruh dunia yang bertindak untuk memproses permintaan atau menghantar laman web yang diminta oleh klien. Katalah klien ni, katalah pelanggan ni tadi, pelanggan ni dia minta ataupun dia nak buat carian universiti terbaik yang ada di Malaysia, dia buat carian. Okay, dia hantar dia punya request tu melalui browser, dia hantar ke internet dan internet ni akan hantar kepada pelayan dan pelayan akan hantar balik maklumat yang diperlukan oleh pelanggan. Okey, dia macam tu proses dia. Okey, satu lagi komponen penting dalam laman web adalah pangkalan data yang digunakan untuk menyimpan data. Okey, selain daripada pelayan pelanggan, ada satu lagi elemen penting dalam laman web iaitu pangkalan data. Maksudnya pelayan pelanggan ni dia punya konsep, maksudnya pelanggan minta, pelayan bagi. Pelanggan minta, pelayan bagi. Dan ada lagi satu elemen penting iaitu pangkalan data di mana data-data yang dimasukkan oleh pelanggan ni disimpan di dalam satu pangkalan data. Macam almari maklumat. Dikumpulkan dekat situ. Okey, contoh macam ni. Kalau dekat gambar ni. Ni yang saya cakap tiga ni. Orang, komputer dan juga browser. Okey, katalah pelanggan ni, dia nak cari satu alamat. Dia nak cari satu maklumat. Dia masukkan alamat laman web dan dia hantar ke internet. Internet ni akan hantar permintaan pelanggan ni tadi kepada pelayan web. Pelayan web ni tadi dia akan hantar kepada internet balik. Internet akan hantar maklumat yang dah dapat tadi kepada pelanggan. Okey, jadi internet ni jadi orang tengah antara pelanggan dan juga pelayan web. Pelayan web ni server Pelayan web ni server. Jadi internet ni berada di tengah-tengah. Jadi yang kita nak belajar hari ni lah konsep pelanggan pelayan. Konsep pelanggan pelayan. Okey. Okey, yang kelima adalah bahasa penskripan. Okay, kita tengok bahasa penskripan ni apa benda. Okey, jadi sebelum kita tahu apa itu bahasa penskripan, awak kena tahu ada berapa jenis laman web yang ada dalam persekitaran kita ni. Okey, terdapat dua jenis laman web yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah laman web statik dan yang kedua adalah laman web dinamik. Okey, laman web statik ni okey, dia punya huraian kat sini Kandungan paparan mengikut tag HTML yang digunakan. Maksudnya dia cuma gunakan HTML saja. Maksudnya hitam putih. Dia tak ada paparan. Maksudnya dia tak interaktif. Dia tak interaktif. Dia papar saja. Contohnya dia papar gambar, dia paparkan tulisan. Itu je. Pengguna tak boleh nak buat apa-apa. Pengguna boleh baca saja. Okey?
Okey, contoh laman web ni dia paparkan nama dan jenis-jenis haiwan. Tengok kat situasi kat sini. Okey, yang kedua adalah laman web dinamik. Laman web dinamik ni, okey, kandungan paparan boleh dipanggil daripada pangkalan data atau mengikut tindakan pengguna. Maksudnya macam ni, katalah pengguna tu dia nak tengok rekod-rekod yang lama, dia boleh request, dia boleh tag. Katalah macam contoh SAPS awak tu, awak boleh request nak tengok keputusan peperiksaan tahun bila. Bila awak klik je tahun, katalah tahun 2018, klik je nanti akan keluar paparan awak punya keputusan tahun berkenaan. Ini kita panggil laman web dinamik. Maksudnya dia ada tindak balas ke atas permintaan pelanggan. Okey, dibina menggunakan penskripan pelayan. Okey. Bila kita nak buat laman web yang dinamik, kita mesti belajar ataupun kita mesti menggunakan bahasa penskripan pelayan. Okey, contoh bahasa penskripan pelayan yang saya dah bagi tahu dekat awak ataupun saya ada cerita kat awak yang minggu lepas tu, HTML, CSS dan juga JavaScript. Sebab apa tahu? Sebab HTML ni hitam putih saja. CSS ni dia bagi warna dekat background, dia bagi warna dekat tulisan, contohnya dia besarkan tulisan contohnya, dan JavaScript. JavaScript ni dia memberi interaksi antara pengguna dan juga pelayan. Pengguna dan pelayan dia bagi macam tu. Contoh dia macam ni. Kalau laman web statik ni tadi, laman web ni dia cuma paparkan nama dan jenis-jenis haiwan saja. Tapi laman web dinamik ni, okey, bila ada nama, ada gambar haiwan, katalah pengguna tu klik dekat haiwan tu, dia akan keluarkan bunyi. Jadi, bila dia keluarkan bunyi, laman web ni maksudnya ada interaksi lah antara pengguna dengan komputer. Jadi, laman web itu adalah laman web yang dinamik. Macam contoh sekarang ni yang awak ni, katalah yang saya tunjuk sekarang ni, yang dalam video ni laman web. Ini adalah contoh laman web yang statik sebab awak tak boleh nak buat apa-apa. Awak boleh tengok aje, tak boleh nak tekan-tekan, tak boleh nak forward, nak lajukan ke, nak slowkan ke, tak boleh. Kalau ada elemen laju, slow, back, forward semua tu, itu adalah laman web dinamik. Kalau awak kena tengok je, itu adalah laman web statik. Okey, boleh ya ni? Kita terus ya. Okey, maksud bahasa penskripan. Okey, konsep penskripan digunakan secara meluas dalam pembangunan laman web. Penskripan ni dia lebih kepada macam coding lah. Okey, sebahagian kecil, okey ni. Penskripan ni adalah sebahagian kecil program yang dilaksanakan berdasarkan interaksi pengguna dengan laman web. Maksudnya program penskripan ni adalah program di mana yang membolehkan ada interaksi antara pengguna dengan laman web. Ada interaksi. Jadi coding yang membolehkan interaksi itulah yang kita panggil sebagai penskripan. Penskripan ni ditempatkan di dua bahagian. Okey, penskripan ada dua tempat dia letak. Yang pertama, penskripan klien diletakkan di sebelah pelanggan. Satu lagi, penskripan pelayan yang diletakkan di sebelah pelayan. Ada dua tau. Penskripan klien, penskripan pelayan. Okey, kedua-dua ni sebenarnya akan dibuat oleh pengatur cara lah. Pengatur cara. Okey, contoh penskripan klien. Awak sebenarnya selalu guna penskripan klien. Maksudnya penskripan klien awak tu memang dah disetkan oleh pembangun web lah. Contohnya macam awak guna Google. Okey, bila awak guna Google, awak tekan search tu. Maksudnya komponen ataupun interaksi antara awak dengan web tu menggunakan bahasa penskripan klien. Maksudnya klien ni boleh guna di bahagian dia saja. Okey, kita tengok lagi Okey, contoh gambar dekat sini. Ada gambar pengguna komputer, ada gambar pangkalan data. Okey, pangkalan data ni bahagian pelayan lah. Okey, ini pengguna, ni pelayan. Okey, ini adalah pelayar web. Okey, pelayar web ni dia gunakan HTML, CSS dan juga JavaScript untuk hasilkan interface macam ni. Okey, untuk hasilkan interface macam ni. Okey, katalah Ali. Ali ni dia nak cari contoh dia nak cari alamat contoh ni alamat dia nak cari contoh.com. Maksudnya dia masukkan alamat www.contoh.com dekat laman web ni, dia masukkan kat sini. Jadi internet ni akan hantar ni dekat server.
akan hantar dekat server supaya server ni dia cari dalam pangkalan data. Ada tak alamat contoh .com yang disimpan dalam pangkalan data web? Kalau ada pangkalan data ni akan hantar ni ke internet, ke sini, dan internet ni akan paparkan balik kepada pengguna. Begitu juga sebaliknya. Kalaulah alamat yang dimasukkan ataupun carian yang dimasukkan oleh pengguna ni, katalah pengguna ni masukkan carian, lepas tu internet ni dia akan pelayar web ni dia akan hantar ke database, dia tanya ada tak benda ni. Bila sampai dekat sini tak ada dalam database. Jadi database ni akan hantarlah yang apa yang dicari oleh pengguna komputer ni tak ada dalam database. Jadi itu adalah interaksi antara pengguna dengan pelayan, antara klien dengan server. Interaksi macam tu. Jadi kita perlu belajar HTML, CSS dan juga JavaScript untuk membolehkan interaksi antara pengguna dengan pelayan. Yang tengah-tengah ni lah yang kita panggil penskripan. Penskripan klien, penskripan pelanggan ni duduk kat sini. Penskripan pelayan duduk dekat sini. Maksudnya kita ni macam pengguna komputer, kita boleh setakat ini je. Kita boleh type saja. Kita tak boleh ubah struktur kandungan, tak boleh. Tapi penskripan pelayan ni dia boleh ubah. Dia boleh ubah design ni, dia boleh ubah semua ni. Tapi pengguna tak boleh ubah. Pengguna cuma boleh guna saja. Dia boleh guna saja. Okey? Slide ni dia tunjuk perbezaan antara bahasa penskripan klien dan juga bahasa penskripan pelayan. Apa beza antara dua bahasa ni? Katalah soalan keluar. Apa beza bahasa penskripan klien dan bahasa penskripan pelanggan? Jadi inilah jawapan yang awak patut buat. Bahasa penskripan klien ni dia bekerja di bahagian hadapan pembangunan sistem. Bahasa penskripan pelayan bekerja di bahagian belakang pembangunan sistem. Dilaksanakan oleh pelayar web, dilaksanakan oleh pelayan web. Nampak beza dia? Yang ni dilaksanakan oleh pelayar web. Ini dilaksanakan oleh pelayan web. Ni bekerja di bahagian hadapan. Yang ni bekerja di bahagian hadapan ni, nampak tak? Di sebalik pelayan web ni dia bekerja. Di sebalik benda ni, penskripan klien berada di sini. Antara pengguna dengan internet ni, dia duduk kat sini. Penskripan pelayan pula berada di antara internet dengan server dan juga database. Dia berada dekat sini. Ini kita panggil di hadapan, ini kita panggil di belakang. Di belakang pembangunan web. Dilaksanakan oleh pelayar web, satu lagi dilaksanakan oleh pelayan web. Dilaksanakan oleh pelayar web. Yang ni dilaksanakan oleh pelayar web ni. Dan yang ni dilaksanakan oleh pelayan web ataupun server yang layan. Tu beza antara penskripan klien dan juga penskripan pelayan. Sekarang ni awak dah nampak tak perbezaan antara bahasa penskripan klien dengan bahasa penskripan pelayan. Klien dengan pelayan. Klien dengan server. Bahasa penskripan klien, bahasa penskripan server. Dia ada dua. Untuk bab 3 ni kita fokus kepada bahasa penskripan klien dulu. Jadi bahasa penskripan klien ni merujuk kepada program komputer dalam web yang dilaksanakan pada komputer klien. Program komputer dalam web. Salah satu contoh program komputer dalam web adalah Internet Explorer ataupun Google Chrome. Itu antara program komputer dalam laman web. Kalau kita nak guna kedua-dua benda tu, kedua-dua maksudnya kita nak guna Chrome, nak guna Internet Explorer, benda tu takkan wujud terus dalam kita punya komputer. Kita kena install dulu. Lepas tu baru kita boleh guna. Betul kan? Jadi kita tengok lagi. Program ini dibina bagi memanipulasi dan memaparkan kandungan laman web yang telah dimuat turun ke
ke komputer klien. Maksudnya bahasa penskripan klien ni lah. Guna dia untuk memanipulasi dan memaparkan kandungan laman web yang telah dimuat turun ke dalam komputer klien. Okey, penskripan klien biasanya digunakan untuk proses pengesahan input yang dimasukkan oleh pengguna apabila mengisi borang dalam talian. Okey, salah satu fungsi ataupun kegunaan yang biasa bahasa penskripan klien buat adalah pengesahan input. Okey, contoh pengesahan input tadi macam yang paling simple tu lah, macam bila kita nak buat carian, kita masukkan alamat, lepas tu kita tekan search. Bila kita tekan search, maksudnya kita dah masukkan input. Okey, kita dah masukkan input. Ataupun kita dah buat pengesahan input. Salah satu lagi macam kita isi borang. Masukkan nama, macam kalau awak main game pun, awak masukkan nama, awak masukkan umur. Lepas tu awak tekan submit. Itu adalah pengesahan input. Okey, kita tengok lagi ya. Bahasa penskripan klien juga digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas mudah seperti menukar elemen. Contoh elemen yang kita tukar adalah font, warna latar tanpa melibatkan pelayan. Okey, maksudnya kat sini macam ni. Perasan tak? Saya tak tahulah awak punya komputer ada ke tak. Okey, macam saya, bila saya download saya punya Google Chrome, bila saya masukkan saya punya ID, saya masukkan ID kan, saya punya alamat lah, saya masukkan saya punya ID saya macam alamat email, saya masukkan email dekat dalam tu. Okey, lepas tu nanti saya boleh tukar warna saya punya Chrome tu, saya boleh letak background dia, saya boleh tukar font dia. Ada tak awak? Kalau saya boleh tahu, saya boleh tukarkan warna semua-semua tu. Okey, bila saya boleh tukarkan warna, saya boleh tukarkan font, okey, benda tu saya buat tanpa melibatkan pelayan. Maksudnya paparan saya je yang warna pink, orang lain dia tak kacau tau. Saya saja yang warna pink. Katakanlah saya pilih tema pink, saya seorang je yang nampak warna pink tu, orang lain tak nampak. Itu yang kita panggil bahasa penskripan klien, ataupun itulah fungsi bahasa penskripan klien ni. Dalam laman web ataupun dalam web, dia buat macam tu. Maksudnya user ni boleh buat benda-benda mudah tanpa mengganggu pelayan. Maksudnya dia boleh ubah benda-benda yang simple-simple tu. Okey, contoh lain adalah shopping cart. Okey, contoh paling dekat adalah ni lah, macam kalau saya suka beli barang dekat Shopee sebab saya tak boleh nak keluar. Okey, bila saya beli barang dekat Shopee, bila saya add item, saya tambah, nanti dia akan keluar tau pengiraan, nampak dekat sini. Okey, bila saya tambah barang, okey, jumlah akan jadi macam ni. Kalau saya tolak barang, jumlah akan jadi macam tu. Jadi pengiraan tu pun adalah jasa baik daripada bahasa penskripan klien. Maksudnya fungsi bahasa penskripan klien lah yang membolehkan benda tu dibuat. Maksudnya pengiraan tu kita buat tanpa mengganggu pelayan. Sebab kita tak tekan submit pun. Kita klik je dah nampak paparan tu jadi apa. Jadi maksudnya itu cuma melibatkan peringkat dekat depan saja macam ni. Macam ni. Dia berada di kawasan ini saja. Di kawasan di kawasan sini saja. Okey? Dia tak ganggu pun pelayan. Kita tukar font, kita tukar ni, paparan ni berlaku dekat antara kita dengan pelayan web ni kat sini saja. Dia tak ganggu pun pelayan ni. Okey, dia berlaku dekat depan ni saja. Okey? Walau bagaimanapun, bukan semua tugas dapat dilaksanakan oleh penskripan klien. Maksudnya penskripan klien ni dia punya fungsi dia terhad lah. Okey, tugas-tugas yang melibatkan pangkalan data sesebuah pelayan web atau capaian ke atas sistem fail yang terdapat pada pelayan web tidak mampu dilaksanakan. Maksudnya kat sini, penskripan klien ni dia cuma boleh buat benda-benda yang simple dekat depan ni saja, sini, dekat kawasan sini saja. Okey? Ni dekat kawasan ni saja dia boleh buat ni. Bahasa penskripan klien. Kat sini saja. Okey, dia tak boleh ganggu pun kat sini. Maksudnya kalau kita nak libatkan pangkalan data, nak ubah database, nak tukar semua ni, ini fungsi pelayan, bukan fungsi klien.
Okey, klien ni kita boleh guna benda yang simple-simple yang berada di kawasan depan saja. Benda-benda yang melibatkan database, benda-benda yang melibatkan perubahan rangka, kita tak boleh buat. Kita tak boleh kacau. Okey? Boleh? Jadi itu saja yang kita ataupun yang patut awak tahu hari ini. Jadi kita ulang balik. Yang awak dah belajar hari ini adalah client server. Okey, konsep aplikasi pelanggan pelayan. Apa itu pelanggan? Apa itu pelayan? Okey, ni apa itu pelanggan? Apa itu pelayan? Okey, lepas tu bahasa penskripan ni dibahagikan kepada dua. Okey, bahasa penskripan ada dua. Satu bahasa penskripan klien, satu lagi bahasa penskripan pelayan. Kenapa kita kena belajar bahasa penskripan ni? Sebab dalam dunia kita ni ada dua jenis laman web. Kalau kita ada bahasa penskripan pelayan, laman web kita akan lebih dinamik. Kalau kita gunakan HTML, laman web kita adalah laman web statik saja. Jadi antara laman web statik dengan dinamik adalah lebih menarik sebab statik ni tak ada interaksi antara pengguna dengan komputer. Tapi laman web dinamik ada interaksi antara pengguna dengan komputer. Okey, lepas tu okey, ada perbezaan antara bahasa penskripan klien dengan pelanggan. Okey, ni kita dah belajar tadi. Dan apa itu bahasa penskripan klien dan apa fungsi-fungsi dia. Ni kita dah belajar tadi kan. Okey, satu lagi saya tertinggal. Okey, kelebihan bahasa penskripan ni membolehkan laman web ni menjadi interaktif. Okey, laman web interaktif ni adalah laman web dinamik. Okey, laman web yang dinamik. Okey, meningkatkan kebolehgunaan web bagi pelayar yang menyokong pelbagai jenis bahasa penskripan klien. Maksudnya, bahasa penskripan ni membolehkan meningkatkan kebolehgunaan web. Maksudnya, ramai orang boleh guna web sebab dia menyokong pelbagai jenis bahasa. Okey, selain daripada tu, pelaksanaan tugas lebih pantas tanpa melibatkan komputer pelayan. Maksudnya benda tu kita boleh buat dekat depan dia. Maksudnya yang simple-simple tu tak payah ganggu komputer pelayan. Okey, kita buat antara pengguna dengan internet saja. Maksudnya dekat depan kita dengan skrin kita je, kita boleh ubah dekat situ. Dan yang last sekali, pembangunan web berkeupayaan menentukan reka bentuk dan ciri-ciri web. Maksudnya kita boleh ubah suai kita punya web sendiri. Macam saya cakap tadi, bila saya masuk Google tu saya boleh ubah suai saya punya Google tanpa mengganggu Google orang lain, tanpa mengganggu interface orang lain. Kita buat kita punya saja. Okey, jadi semua benda ni nanti awak akan buat dan kita akan belajar masa kita buat kerja khusus. Okey, jadi itu saja yang kita yang awak perlu tahu untuk hari ini. Okey? Lepas tu nanti bila dah selesai, awak dah selesai awak baca-baca semua ni, awak kena jawab soalan Nanti saya akan bagi soalan dekat Telegram. Okey? Itu saja. Terima kasih semua.